Assalamualaikum semua. Welcome back to Vlog Abang Gan. Okay, so hari tu abang ada open question dekat YouTube community. Abang kata, okay, any question yang nak tanya kepada saya, silakan. Dan saya akan jawab dalam video. Dan macam biasa, saya masih lagi menjawab dalam kereta. Sebab macam saya katakan, hanya ini saja masa yang saya ada. Boleh katakan boleh kongsi sedikit lah, ataupun buat vlog sikit. So untuk kali ini, tajuk kali ini, sebab ada yang tanya pada abang dia katakan, bang, Panlaju tu apa? Boleh tak abang ceritakan siapa abang dekat Panlaju dan juga macam mana Panlaju ni wujud? Okay, so jadi sebelum bercerita dengan lebih lanjut, bagi anda masih belum subscribe, jangan lupa subscribe. Yang dah subscribe, terima kasih. Dan jangan lupa juga tekan loceng. Okay, so sekarang start. Okay, so sebenarnya Panlaju ni masih baru lagi. Panlaju adalah Malay Automotive website. Tak kisah bercerita pasal motor, bercerita pasal kereta, asalkan ada steering, asalkan ada tayar, kita jalan. Dan ditubuhkan pada Februari 2014. Dan saya bersama dengan seorang rakan, kita adalah antara founder dan juga co-founder yang membangunkan Pandu Laju pada waktu itu. Dan of course, saya terlibat secara rasmi dalam dunia otomotif masih baru juga. Saya start pada tahun 2011. Sekarang ni baru 10 tahun. Dan saya sebenarnya bukanlah daripada background otomotif tau. Engineering otomotif ke, mechanical otomotif ke, whatever lah. Saya bukan. Sebenarnya, otomotif adalah bidang terjun saya. Sebab saya adalah graduate daripada Ijazah Sarjana Muda Teknologi Media dalam core kewartawanan. So, saya adalah dari segi kewartawanan. Sama juga dengan partner saya, iaitu Azhan. Dia adalah orang kuat di sebalik editorial team. So, dia pun adalah background, tak salah saya tak ingat, dia background IT kot. Tapi, dia pun terlibat dengan kewartawanan juga. So, kami start daripada 2011. Kami bekerja dengan salah satu magazine otomotif bahasa Melayu pada waktu itu. Dan sampai 2014, kami keluar, kami buat sendiri website ini. Okay, so, of course, tujuan kami cuma satu masa tu. Sebab, masa tu, untuk otomotif, dekat Malaysia memang banyak. Tetapi, dalam bahasa Melayu, boleh kira pakai jari. Masa itu, tak salah aku, boleh kira pakai satu tangan je, babe. Masa tu 2014, kalau ikut lah masa tu Masa tu Fantastisco dah ada masa tu. Lepas tu Mekanika dah ada. Mekanika tak salah saya 2013. So Panlaju 2014. Lepas tu Kareta pun sama selepas itu. Pautan BM selepas itu. So sebelum itu Pautan BM dia guna nama lain. Dan lepas tu masa tu ada Gear Tinggi. Yang itu je ada untuk portal. Yang lain semua adalah orang putih. English tak salah saya mungkin ada 20 ke 30. So that's why lah kenapa kita buat benda ni, adalah kita nak bagi info ataupun maklumat kepada orang ramai yang nak tahu info-info pasal otomotif, tetapi pada masa yang sama diorang tak begitu mahir dalam bahasa Inggeris. So that's why lah kita bangunkan platform ini untuk diorang dapatkan info-info pasal otomotif dalam bahasa yang mudah faham, dalam bahasa Melayu. Okay, so of course saya adalah sebenarnya saya adalah Managing Director dalam company ini, iaitu under JYL Media Services Sdn Bhd. Dan saya juga adalah founder untuk Panlaju juga. Dan saya juga adalah salah seorang daripada director dari segi company ini juga. Dan pada masa sama juga saya adalah Chief of Everything pada waktu itu 2014. Akulah segala-galanya masa tu. So masa tu untuk makluman semua, mungkin yang ini saya tak bercerita dengan public, tapi ini kali pertama saya bercerita dengan public. So, saya menggunakan gaji terakhir saya pada waktu itu, 2014. Saya menggunakan gaji hampir gaji saya sebulan masa tu. So, saya keluarkan RM2,000 untuk bangunkan Pandu Laju pada waktu itu. So, itulah duit yang aku ada. And then aku buat website, buat setup everything. Tak ada, sebab saya tak ada, kita orang tak ada investor tau. So, kita tak ada investor, kita tak ada modal besar, kita tidak membuat sebarang pinjaman. So, itu menggunakan duit gaji terakhir aku untuk buat portal yang ini. So of course semua nampak macam seronok benda tu kan. So of course 2014 tak ada income, 2015 tak ada income, 2016 tak ada income, 2017 hampir 2017
ataupun 2018 barulah kita ada income. Of course, memang tak ada income ni. Maksud tak ada income adalah 1 sen pun tak ada. Tak ada 1 sen. Sebab kita masih lagi baru. Walaupun kita dalam industri dah beberapa tahun masa itu, tapi website Panlaju masih lagi baru. Trafik tak ada, orang tak tahu Panlaju tu apa, orang tak tahu. So who want to invest to your company? Siapa nak advertise dekat company you? Ataupun siapa nak advertise dekat website you sedangkan you tak ada visitor, tak ada trafik. So untuk 2-3 tahun tu adalah tempat masa untuk kita build out traffic, everything. Dan Alhamdulillah sekarang ni trafik Panlaju every month, monthly lebih kurang dalam 1 juta visitor. Okay, 1 juta visitor, page view sekitar 2 juta, 3 juta. Maksimum yang kita pernah capai 1 juta visitor adalah 1.7 juta. Page view adalah almost 7 juta, 6 juta masa tu. Itu adalah visitor tau, bukan duit tau. Aku bagi tahu dulu, kalau kata wah juta-juta, ingat duit. Tak, itu bukan duit itu adalah dari segi visitor saja. So of course staff pertama saya adalah pada tahun 2017 ataupun 2018, saya tak ingat. Tapi masa itu 2014, 2015, 16, 17 masa tu adalah tahun tak ada income. Memang tak ada income serius tak ada income. Cuma aku pergi event, aku suka benda tu. Aku suka pergi event sebab aku dapat berjumpa dengan kawan. Pada masa sama aku dapat test drive kereta. Nanti aku akan ceritakan pengalaman test drive kereta di mana orang chopkan aku jual dadah. Sebab every week aku tukar kereta lain. Yang itu aku cerita kejap lagi. Okay, so macam itulah perjalanan slowly daripada tak ada apa-apa masa tu. So sehinggalah kita ada trafik ratus-ratus ribu mencecah jutaan visitor. So dari segi situlah kita make it income. Dan of course yang ramai yang tanya kan, sebenarnya maklumat anda semua sebenarnya main income Pandu Laju bukanlah YouTube Pandu Laju. Sebab YouTube Pandu Laju masih baru lagi tau. YouTube kita start secara officialnya 2019. Secara officialnya 2019. Sebelum itu cuma mengharapkan website saja. So YouTube official 2019 dan sampai sekarang lebih kurang 2 tahun lebih kurang macam tu untuk YouTube Panlaju. Dan of course macam kami ni, macam saya lah, macam personally macam Panlaju, sama juga dengan rakan-rakan media lain like Mekanika ke whatever, ataupun PT ke mana-mana saja. Sebenarnya main income kami adalah dari segi AMP tau, advertising dan juga promotion. Maksudnya sini adalah orang advertise kat kita, itu adalah income kami. Sebab untuk YouTube sebenarnya ramai ingatkan kita buat duit kau-kau dekat YouTube. Tak babe, kita YouTube tu orang katakan boleh lah nak sara kehidupan, nak bayar gaji beberapa orang staff, boleh benda tu. Tapi kalau kau nak overall of the costing company tu, memang bukan babe. Dan of course ramai yang katakan, wah aku unsubscribe lah kau lah, whatever lah semuanya. Aku tak faham lah kenapa kan. Sebab benda tu kita orang pernah buat benda tu, tapi lalas orang kecam whatever. Itu tak apalah, itu adalah lumrah lah, tu macam biasa lah. So that's why kita tak minta pun daripada anda 1 sen ke apa ke benda, tak, kita tak minta. So kita cuma mengharapkan sokongan anda tu je. Kata suka, cakap tak suka, it's okay, tak ada masalah kan. So ada macam-macam lah kutukan dan sebagainya. Itu kita itu lumrah je saya kata lah. So of course income kami dari segi advertising and promotion, di mana advertising promotion ni adalah dari segi iklan. Orang advertise kat kita, mungkin dari segi advertise dari segi banner ad, dari segi artikel, dari segi video dan sebagainya. So itu adalah main income kami untuk di Pandu Laju. Okay, so bercerita kepada pengalaman sepanjang buat Pandu Laju ni. Sebenarnya antara keseronokan orang nampak pada kita adalah kerja kita adalah kita dapat bawa macam-macam kereta. Yes, saya akui bahawa benda tu adalah, saya tak nafikan bahawa memang kita boleh dapat akses kepada nak bawa apa saja kereta, kita boleh request. Sebab untuk makluman semua orang sebenarnya ramai kita jumpa dia salah anggap tau. Dia ingat kereta ni kita pinjam dengan kawan-kawan, kita ambil dengan showroom ke apa. Tak. Sebenarnya untuk kereta-kereta yang kau nampak kita buat review lah, kebanyakannya untuk kereta baru itu adalah kereta daripada HQ ataupun OEM sendiri. Di mana sebenarnya kita deal dengan OEM tau. Kita deal dengan HQ. Kalau Proton dengan Proton HQ lah. Kalau Toyota dengan UMW Toyota lah. Kan, kalau Honda dengan Honda Malaysia lah. Kalau whatever Pro2 dengan Pro2 lah. So kita tidak ada deal dengan salesman dan sebagainya. So semua kereta kita, semua PR ataupun sebagainya, semua adalah direct melalui HQ. So kita tidak melalui dealer dan sebagainya. Cuma
Kadang-kadang saja kita melalui dealer sebab ada setengah benda yang kita nak dapatkan cepat. So that's why kita work together with the dealer. And then some with the customer car yang nak buat review kereta dia, yang itu kita akan guna kereta dia lah. Dan of course kebanyakan dia, saya boleh katakan 90% or 95% itu adalah kereta yang kita dapatkan daripada HQ ataupun OEM itu sendirilah. Dan bercerita pasal pengalaman, betul, kita orang memang sebenarnya boleh katakan, saya tak beli kereta pun kita boleh dapat kereta macam-macam. Kita boleh bawa kan. Kita boleh minta, minggu ni aku nak kereta ni, minggu depan aku nak kereta ni, minggu satu aku nak kereta ni. Kita boleh minta. Kita boleh ada akses benda tu untuk minta buat review dan sebagainya kan. Memang kita ada. Dan sampai satu tahap kan, ada yang katakan, kau ni kerja apa Aku tengok kau minggu ni kau buat kereta ni, minggu depan kau buat kereta ni, minggu satu lagi kau buat kereta ni, kau jual dadah ke apa? Sampai orang cop katakan, kau jual dadah ke? Kau jual dadah? Kenapa? Orang jual dadah saja ke yang boleh beli kereta, boleh buat macam-macam kereta? Sampai tahap macam tu lah, katakan kau jual dadah ke, kau buat kereta ni. Dan sampai kita digelarkan sebagai orang kaya weekend. Sebab setiap kali weekend tukar kereta, setiap kali weekend tukar kereta. Yes, itu memanglah. Tapi macam saya dekat industri ni dekat 10 tahun, hampir 11 tahun. So saya dah macam kata, okay. So kita orang dah macam sampai satu tahap yang macam okay, kita bagi peluang kepada orang-orang muda untuk buat benda ni lah. Tapi macam saya buat review kereta kan, biasanya kita akan buat beberapa hari, lepas tu dah settle shooting, biasanya kita akan bagilah siapa-siapa yang nak bawa open lah, kita bagilah antara budak-budak kafe. Siapa nak bawa, siapa nak test lah, kita bagilah benda tu. So itulah serba sedikit cerita untuk Pandu Laju, dan harap anda clear lah. Okay, dan harap anda clear. Dan yang duk marah-marah kan, katakan video ni alah buat yang ni lah, apa macam tu dah. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, bukan kita orang tak nak tunaikan apa yang anda request. Tapi sebenarnya, tahukah anda, setiap kali kita syuting akan makan kos tau. Contohnya, kalau syuting yang biasa-biasa yang cerita yang heavy syuting yang biasa, kos syuting tu lebih kurang dalam dekat RM2,000 tau. So, kita orang kena make sure pelaburan kita orang keluar ni berbaloi tau. So, kita orang katakan, okay, kalau konten ni bagus. Dan konten ni boleh memberi manfaat kepada orang Malaysia yang nakkan info-info pasal benda ni. So, kita orang willing to spend almost RM2,000 untuk hasilkan video ni secara percuma kepada anda semua. Faham tak? So, that's why kadang-kadang yang anda request, kita orang bukan tak nak tunai. Tapi, kalau kita orang shoot benda tu, kita orang rasa tak berbaloi, kita rasa membazir benda tu. Faham tak? Sebab kita punya kapasiti, kita ada kapasiti kita. Maksudnya, sebulan kita mungkin boleh keluarkan 12 video ataupun 14 video. Kita orang tak boleh keluar banyak benda tu. Sebab production kena kejar dan sebagainya. So, itulah. Bukan kita tak nak tunaikan. Tapi kita orang kena buat keputusan. Kita orang kena pilih video mana yang patut main, video mana yang tak patut main, video mana patut didahulukan, video mana yang dikemudiankan. Itu adalah kita orang punya aturan lah. Benda tu. So, harap anda faham kat luar lah. Kan, mungkin ada yang katakan, alah simple je bang, kau keluarkan handphone, kau rekod. Tak bang, kita orang buat video bang. Contoh lah, kalau buat review kereta, contoh Proton X70 kita dapat kereta ni, hari pertama kita buat beauty saja. Okay, lepas tu hari kedua kita akan buat hosting. Ataupun kalau ada apa-apa, ada tambahan shot ke, kita akan ambil 3 hari, 2 hari. Biasa busuk-busuk 2 hari lah. Biasa shooting yang normal 2 hari. Lepas tu editing. Editing bukan sehari 2 bang. Editing biasanya akan ambil masa 3 hari bang. 3 hari, malahan ada yang heavy mengambil masa 4 hari. Malahan ada yang heavy lagi ambil masa dekat 1 minggu. Sebab kita kena jaga kualiti. Kita ada offline editing, kita ada online editing. Banyak bang. So equipment yang kita gunakan kena capai apa benda yang kita nak. Lepas tu bang, software tu, Adobe Premiere ke Adobe Photoshop bang, kau ingat kita beli crap ke bang? Tak bang, kita beli original bang. Kena bayar. Tiap tahun renew, key kena bayar bang. Kena bayar dekat 2,000 lebih. Satu kena bayar. Benda tu. Lepas tu music tu bang, kita bayar tu bang. Bukan free. Sebenarnya banyak benda yang kita bayar. Dan ramai ingat, benda tu orang ingat senang tau. Orang ingat mudah, free. Tapi semuanya kena bayar. License, key license untuk Adobe kena bayar. Music kena bayar. Setengah footage pun kita ada juga subscribe. Kita kena bayar. Sebab nak dapatkan benda tu. So that's why lah, harap anda faham lah benda tu. Bukan kita tak nak tunaikan, tapi ada banyak costing yang kita perlu kira kat sini. Okay? So, macam biasa, abang harap serba sedikit menjawab persoalan bagaimana pelaju ni sebagainya. Dan untuk next, kalau ada soalan-soalan, boleh nyatakan bawah. Dan mungkin insyaAllah saya akan cuba jawabkan
dalam next video nak aku buat apa, boleh bagi tahu dekat Abang Gan punya vlog ni. Aku boleh buat apa saja yang aku suka. Tapi untuk otomotif boleh tengok dekat Panlaju lah. Okey, aku dah melelot panjang ni, dah dekat belah-belah minit dah ni. So terima kasih kerana menonton, terima kasih atas sokongan anda, dan kita jumpa lagi masa akan datang. Bye bye semua. Assalamualaikum. Ciao.